Dan insya-Allah hari ini kita akan bermula dengan bab yang ke-15, iaitu bab uqubati uquqil walidain. Bab pada membicarakan balasan bagi orang-orang yang melakukan penderhakaan kepada kedua ibu bapanya. Hadis ke-29. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yazid qala haddatsana Uyainah ibn Abdul Rahman an abihi an Abi Bakrah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, dan hadis ni merupakan hadis yang sahih. Al-Imam Ahmad di dalam Musnad dia, Abu Daud dan juga At-Tirmizi di dalam Sunan dia juga meriwayatkan hadis yang sama. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yazid, telah berkata Abdullah ibn Yazid, katanya telah bercerita kepada kami, kata Abdullah bin Yazid, telah bercerita kepada kami hadis ini Uyainah ibn Abdul Rahman daripada ayahnya, daripada Abi Bakrah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, sabda Nabi, ma min dhanbin, tidak ada dosa ajdaru, yang lebih utama, yang lebih layak untuk disegerakan bagi pelakunya, untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya, selain daripada apa yang disimpan ataupun yang ditangguhkan untuknya daripada perbuatan melampau dan perbuatan memutuskan silaturahim. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita bahawasanya di sana ada dosa-dosa yang agama mengatakan lebih utama untuk disegerakan hukuman ke atasnya, ataupun balasan ke atasnya, ataupun bencana daripada Allah, ataupun azab daripada Allah, yang mana berkemungkinan azab ini apabila dilakukan oleh manusia, azab ini akan disegerakan oleh Allah dalam dunia lagi, selain daripada azab akhirat yang menunggu dia. Apa dia? Yang pertama, Nabi kata al-baghi. Al-baghi ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, ada yang mengatakan al-baghi maksudnya al-zulm, kezaliman, kemelampauan, melampau. Buat zalim kat orang, tuduh orang benda yang orang tak buat, fitnah orang dengan benda yang tak betul. Ini merupakan salah satu daripada dosa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan orang-orang mukmin untuk terlibat dengan dia. Orang mukmin sekali-kali jangan fitnah orang. Orang mukmin sekali-kali jangan buat zalim kat orang. Al-baghi, melampau. Yang mana ia merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang-orang munafik. Ciri orang munafik seperti mana yang kita bacakan di dalam kitab, di dalam kuliah Riyadhus Salihin yang lepas, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dengan jelas di antara tanda-tanda munafik, iaitu munafik amali, munafik pada amalan, ialah apabila dia bergaduh, dia melampau. Bila dia bermusuh, dia melampau. Dia bukan hanya berpada dengan menyebutkan perkara-perkara yang betul, tetapi dia pergi memfitnah orang. Dia pergi menuduh orang dengan benda yang tak betul. Ini merupakan perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka untuk orang-orang mukmin buat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ia merupakan sifat ataupun tanda orang-orang munafik, ya. Wa idza khasama fajara, apabila dia bermusuh, ya, maka dia akan menjadi jahat. Dia akan menjadi jahat. Jadi perbuatan yang seperti ini, siapa-siapa yang pernah terlibat dalam melakukannya, maka berhati-hatilah
mintalah maaf kepada orang yang melakukannya. Minta maaf kepada orang yang pernah buat benda ni. Yang mana kita semua tahu tuan-tuan, Islam tidak pernah meminta kita untuk melakukan perkara ini walaupun untuk menegakkan agama. Tak perlu untuk fitnah orang, tak perlu untuk tuduh orang tanpa sebab. Ada juga yang mengatakan perkataan al-baghi ni ialah perbuatan keluar daripada ketaatan kepada pemimpin. Yang mana Islam tuan-tuan merupakan agama yang mementingkan kepada kesatuan. Islam merupakan agama yang mementingkan kepada kestabilan. Walaupun ya kita tahu kadang-kadang dalam pemerintahan ni ada kelemahan-kelemahan yang berlaku. Tetapi Islam tidak membenarkan ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan penganut dia untuk mengangkat senjata melawan pemerintah kerana ia boleh menyebabkan pertumpahan darah berlaku dengan lebih dahsyat lagi. Wa qati'atir rahim dan juga perbuatan memutuskan silaturahim, iaitu perbuatan memutuskan hubungan kekeluargaan. Perbuatan antara yang termasuk di dalam perbuatan memutuskan hubungan kekeluargaan ialah perbuatan seseorang itu apabila dia menderhaka kepada ibu dan bapaknya. Sebab itu kata Syekh pengarang kepada Rasyul Barak ni, dia mengatakan di antara pemahaman terhadap hadis ni, isbatu ta'jilil uqubah lil baghin wal qati'in silatar rahm fid dunya wa ta'jiliha fil akhirah. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis ni memberikan kita satu penetapan bahawasanya balasan buruk bagi orang-orang yang melampau dan orang-orang yang memutuskan silaturahim akan dikekalkan ataupun akan disegerakan di dalam dunia, dan ada juga yang akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam negeri akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ada juga yang ingatkan saya, dia kata hadis nombor 14, bab nombor 14. Tak apa, kita baca yang ni dulu, nanti kita patah balik patah balik bab yang ke-15. Kita patah balik bab yang ke-14, no problem ya. Baik. Kita masuk kepada hadis yang kedua di dalam bab ini. Kata al-Imam al-Bukhari, ya, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Hasan ibn Bishr qala haddatsana al-Hakam bin Abdul Malik an Qatadah an al-Hasan an Imran ibn Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma taquluna fi zina wa syurbil khamr was sariqah qulna Allahu wa rasuluhu a'lam qala hunna al-fawahish wa fihinna al-'uqubah ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir asyirku billahi azza wa jal wa 'uququl walidain wa kana muttaki'an fahtafaz qala waz-zur. Hadis ni merupakan hadis yang ke-30 dalam kitab ni. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Hasan bin Bishr, telah bercerita kepada kami Hasan bin Bishr. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Al-Hakam bin Abdul Malik daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Imran ibn Husain. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Apakah yang kamu katakan pada zina? Wa syurbil khamar, pada perbuatan minum arak, wassariqah, dan mencuri. Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala hunnal fawahish. Aku mengatakan, Nabi SAW kata, setelah sahabat kata, kami kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda, hunnal fawahish. Kesemua dosa-dosa yang Nabi tanya tadi. Nabi tanya tentang zina, Nabi tanya tentang minum arak, Nabi tanya tentang mencuri. Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Walaupun mungkin ada di kalangan sahabat yang tak suka dengan perbuatan zina,
mungkin ada di kalangan sahabat sebelum diharamkan perbuatan-perbuatan ni, mungkin ada yang terlibat dengan minum arak mungkin, tapi mereka tetap mungkin ada yang tak suka juga dengan arak. Mungkin memang ada sahabat ni sebelum diturunkan ayat-ayat Quran berkenaan dengan benda-benda ni, sahabat tetap tak buat. Tapi bila Nabi tanya, sahabat dia terus nak tahu apa yang Nabi nak kata. Kerana tidak ada nilai pandangan mereka, melainkan apabila tidak ada nilai pandangan mereka apabila Nabi SAW telah mengeluarkan pandangan. Jadi ini adab para sahabat, tuan-tuan. Yang mana sahabat ni akan mendahulukan kata Allah dan Rasulnya dalam setiap keadaan. Jadi bila mana Nabi bertanya tentang satu benda dalam agama, mungkin ada di kalangan sahabat yang memang tak suka pun buat benda ni. Kalau tak diharamkan lagi pun, kita tahu dalam peristiwa pengharaman arak ni, Allah Ta'ala mengharamkan arak tu berperingkat-peringkat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala guna step by step. Sebelum daripada arak diharamkan, mungkin ada di kalangan mereka yang terlibat. Tetapi mungkin ada yang tak suka pun. Bila Nabi tanya, sahabat kata, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW meneruskan. Kata Nabi, hunnal fawahish. Yang mana kata Nabi SAW, ia merupakan perkara yang jijik. Wa fihinnal uqubah. Dan dalam perkara-perkara ini ada balasan. Dalam perkara-perkara ni ada balasan buruk daripada Allah Azza wa Jal. Siapa-siapa yang buat benda ni akan dihukum. Dalam dunia pun ada hukuman yang khas untuk keduanya. Di akhirat pun Allah Ta'ala sediakan hukuman bagi mereka. Yang mana kita tahu, kesalahan zina, kesalahan minum arak dan kesalahan mencuri termasuk dalam kesalahan-kesalahan yang Allah Ta'ala sediakan hukuman hudud terhadap semua dosa-dosa ni, dan termasuk dalam senarai dosa-dosa besar. Maka bila Nabi mengatakan, dalam riwayat ni Nabi mengatakan, padanya ada balasan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ingin tak aku menceritakan kepada kamu tentang dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar, nak tak aku bagi tahu kamu? Maka Nabi menyebutkan, asyirku billahi azza wa jal. Antara dosa besar yang terbesar ialah syirik kepada Allah azza wa jal, wa uququl walidain, dan melakukan penderhakaan kepada ibu bapa. Wa kana muttaki'an, asalnya Nabi bersandar. Fahtafas, kemudian Nabi duduk. Nabi duduk Nabi tak bersandar lagi, Nabi duduk bangun, Nabi duduk, ya. Qala wazur, kemudian Nabi mengatakan pembohongan, penipuan. Yang mana kita kalau tengok riwayat ni, tuan-tuan, riwayat ni merupakan riwayat yang dhaif, ya. Yang mana dalam riwayat ni ada perawi yang bernama Al-Hakam bin Abdul Malik. Dia merupakan perawi yang dhaif. Walau bagaimanapun, hadis ini telah pun kita bacakan jalur lain bagi dia yang hampir sama. Jalur lain bagi dia yang hampir sama dengan hadis yang kita baca ni. Maka ia menguatkan satu sama lain. Wallahu alam. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi, kalau kita tengok dalam riwayat ni, Nabi mulakan, walaupun riwayat ni ada kedhaifan sikit, tak ada masalah, kerana dia termasuk dalam fadail a'mal, kerana dia bercerita tentang dosa, yang mana majoriti ulama hadis menerima riwayat-riwayat yang dhaif ni dalam bab targhib wa tarhib, dalam bab galakkan untuk buat kebaikan dan ancaman untuk melakukan dosa. Jadi kalau kita tengok hadis ni, dia mulakan dengan dosa-dosa besar yang orang pandang buruk, yang orang pandang memang tak betul, ataupun orang pandang memang jahat. Apa dia? Yang pertama, zina lah. Zina ni memang satu perkara yang buruk, sama ada di dalam agama Islam ataupun di agama lain pun menganggap perbuatan zina adalah perbuatan yang buruk, kerana akan menyebabkan perbalahan, akan menyebabkan percampuran nasab dan sebagainya. Ya, yang mana ia tak diterima oleh akal, melainkan mereka-mereka yang telah rosak akalnya. Kemudian syurbil khamar, minum arak. Minum arak ni perbuatan yang buruk kerana dia menghilangkan akal.
Mulianya manusia apabila Allah Azza wa Jal memberikan akal kepada dia. Mulianya manusia apabila dia mampu untuk menggunakan fikiran dia. Kita panggil akal ni dengan akal. Akal ni diambil daripada perkataan aqala yang bermaksud sesuatu yang mengikat. Kenapa akal fikiran kita dipanggil akal? Kerana dia mengikat. Kerana akal ni lah yang mengikat tindakan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tak baik. Wasariqah, dan mencuri. Kalau tak ada syariat Islam ni, sebelum turun ayat cela golongan mencuri ni, mana-mana bangsa pun tidak suka dengan perbuatan mencuri, kerana mencuri merupakan perbuatan yang melampau sehingga menyusahkan orang-orang yang berada dalam sesebuah negara bila ramai pencuri dalamnya. Bila ramai pencuri yang mencuri, orang jadi takut, orang jadi susah hati. Kita sekarang ni kunci punya banyak. Kunci pagar, kunci kereta, kunci rumah sampai 2-3. Pasal apa? Sebab takut orang mencuri. Bila takut orang mencuri ni, kadang-kadang hidup tak selesa. Kadang-kadang bila kita terlupa kunci pintu rumah ke, terlupa kunci pintu pagar ke, kita pun rasa terlupalah. Kita pun patah balik. Bila keluar pada rumah, lupa nak kunci sesuatu, kita pun patah balik dalam keadaan kita betul-betul tak selesa. Sebab apa? Sebab mencuri ni perbuatan yang sangat buruk, menyusahkan. Menyusahkan. Tetapi bila Nabi sebut benda ni, ini perkara yang keji, Nabi bagi tahu ada lagi perkara yang keji yang mungkin kita tak perasan ia keji. Apa dia? Mungkin manusia lain tak perasan ia keji. Yang pertama, melakukan syirik kepada Allah. Orang Islam memang tak boleh terlibat dengan syirik. Kerana syirik merupakan musuh utama kepada agama Islam, kerana agama Islam berdiri di atas tauhid. Tetapi mungkin ada orang lain yang menganggap syirik ni benda biasa, sedangkan ia merupakan satu kesalahan yang besar, dan juga melakukan penderhakaan kepada ibu bapa. Ia juga merupakan perkara yang besar dan memberikan penyaksian yang bohong. Ya, baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita patah balik ke bab ada yang tertinggal ni. Patah balik. Saya terlompat jauh sangat ni. Okey. Baik, apa ni Haji Hamid dengan Kak Majini bagi tahu. Terima kasih banyak. Betul lah, saya tulis kat sini 8 bulan 2. Saya tulis kat sini. 8 bulan 2. Hari ni agak kelang kabut sikit, jadi saya ingat kita dah baca kurang, kita dah lompat. Tak apalah. Ia merupakan ilmu juga. So kita tengok hadis yang ke-25. Tuan-tuan patah balik hadis yang ke-25. Baik. Hadis yang ke-25 ni bab yang ke-13. Bab yang ke-13, bab melakukan kebaikan kepada ibu bapa yang musyrik. Hadis nombor 25. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Al-Humaidi qala haddatsana Ibnu Uyainah qala haddatsana Hisham ibnu Urwah qala akhbarani abi qala akhbaratni Asma bintu Abi Bakr qalat atatni ummi raghibatan fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصيلها قال نعم قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Maksudnya, ini hadis nombor 25 tuan-tuan, kita patah balik. Hadis nombor 25. Telah bercerita kepada kami, hadis ini Humaidi, guru Imam Bukhari nama Humaidi. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Ibnu Uyainah. Siapa Ibnu Uyainah? Ibnu Uyainah ni merupakan Sufyan Ibnu Uyainah. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Hisham Ibnu Urwah. Katanya telah mengkhabarkan kepada saya ayah saya. Katanya telah bercerita kepada saya Asma binti Abi Bakar. Katanya ibuku. Asma kata, siapa Asma ni tuan-tuan? Asma ni
merupakan anak kepada Abu Bakar, yang merupakan isteri kepada Az-Zubair ibn al-Awwam. Asma ketika mana dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan orang yang bertanggungjawab, yang menyediakan bekalan ayah dia untuk berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disediakan kelengkapan Nabi dan Abu Bakar, dan dia digelar sebagai Zatun Nitaqain, orang yang mempunyai dua tali pinggang, kerana dia telah menggunakan tali pinggang dia ataupun kain yang mengikat pinggang dia itu untuk mengikat bekalan Abu Bakar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Maka Allah menggantikan dia dengan dua, yang dua tali pinggang. Dia Asma ni tuan-tuan, dia kata atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu aku datang, ibu dia datang kepada dia dalam keadaan suka kepada dia pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asiluha, maka aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak aku menghubungkan hubungan silaturahim? Maksudnya hadis ini ataupun riwayat ni nak bagi tahu dekat kita tentang satu peristiwa di mana hadis ni merupakan hadis yang sahih. Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ni di dalam kitab sahih dia. Kalau kita tengok dalam riwayat ni, ya, Asma ni dia bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dia datang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memerintah, waktu Nabi tengah hidup lah, ya, dia datang berjumpa dengan Asma, nak jumpa dengan Asma. Jadi bila Asma ni dia tengok ibu dia ni belum Islam, ibu ni tak Islam pun, ibu ni tak Islam, ibu ni tak terima Islam sebagai agama, tapi dia datang kepada Asma, dia nak jumpa dengan Asma, dia nak jumpa dengan Asma. Jadi bila Asma ni dia tengok mak dia ni bukan Islam, bila mak dia bukan Islam, ya, ada yang kata nama dia Qailah, ada yang kata Qatilah, macam-macam nama, tapi tak apalah, ibu kepada Asma yang tak Muslim pun, yang musyrik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia datang, dia nak jumpa dengan Asma di zaman Nabi SAW. Asma ni jadi berbolak-balik, Asma ni jadi macam tak entu hala lah, kan? Macam mana ni? Sebab dia ni musyrik. Macam mana aku nak layan dia? Boleh tak aku buat baik dengan dia? Sebab dia ni tak sama agama dengan aku. Dia tak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tanyalah kepada Nabi, asiluha, boleh tak aku ni buat baik dengan dia? Boleh tak aku ni buat baik dengan dia? Layan dia elok-elok walaupun dia bukan Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Naam." Nabi kata, "Okey, boleh. Tak ada masalah pun." Kenapa? Ya. Kerana syiriknya dia itu urusan dia dengan Allah. Kita bila berurusan dengan dia, kita bukan berurusan dengan dia untuk membantu dia buat benda syirik. Sebaliknya kita muliakan dia kerana hak yang kita ada pada dia. Macam Asma ni, mak dia ni tak Islam, tapi mak dia ni telah melahirkan dia. Tapi mak dia ni telah membesarkan dia. Maka itu tidak menjadi penghalang di dalam agama ini untuk melakukan perkara baik kepada dia walaupun dia tidak Islam. Ya. Tapi saya tak nafikan di sana seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di sana ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Adakah dia mati dalam keadaan Islam ataupun dia mati dalam keadaan kufur? Walau bagaimanapun majoriti ulama mengatakan dia mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan yang tidak Islam. Maka kata Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, ulama hadis, dia kata fa anzalallahu ta'ala fiha, maka Allah Subhanahu wa taala pun turunkan ayat. Maka kisah ini menjadi sebab kepada turunnya ayat, sebab nuzul kita panggil, sebab turunnya ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din
walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ayat ni menjadi punca, ayat ni menjadi hasil ataupun natijah kepada ayat ni kita panggil apa, ayat ni disebabkan turunnya tu oleh peristiwa Asma, yang mak dia datang nak buat baik dengan dia Nabi SAW tidak melarang Asma ni buat baik kepada ibunya. Apa maksud ayat ni? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalang kamu daripada kamu melakukan kebaikan dan melakukan keadilan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dalam agama dan menghalau kamu keluar daripada kampung halaman. Maksudnya Islam suruh buat baik dan berlaku adil kepada semua orang, walaupun orang tu tak Islam. Selagi mana orang tu tidak memusuhi agama, selagi mana orang itu tidak menghalau kamu keluar daripada kampung halaman kamu, maka buatlah baik pada dia. Sebaliknya, kalau dia memerangi kamu dalam agama kamu ataupun dia menghalau kamu daripada kampung halaman kamu, maka dia telah bermusuh dengan kamu, kamu boleh pertahankan diri kamu. Ini Islam bersifat realistik. Bukan setiap masa Islam ni mesti dalam keadaan yang lemah. Ada kalanya Islam membenarkan kita untuk mempertahankan diri daripada kezaliman orang yang orang buat pada kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita tengok ayat ni, kalau kita tengok kisah ni, jadi orang Islam kena seimbang. Bukan semua orang kafir itu perlu untuk diperangi. Bukan semua orang kafir itu perlu untuk dimusuhi. Bukan semua orang kafir itu perlu untuk disakiti. Bahkan tuan-tuan, ada kalanya dengan menunjukkan ihsan, dengan menunjukkan kebaikan, ia mungkin melunakkan jiwa-jiwa orang yang tak beriman kepada Allah dan Rasul. Kita tengok bagaimana cerita Nabi, yang mana Nabi mempunyai pembantu daripada kalangan budak Yahudi. Budak ni tengok akhlak Nabi. Budak ni tengok peribadi Nabi. Dan bila dia sakit, Nabi pergi jumpa dia. Jadi bila Nabi pergi jumpa dia, Nabi suruh dia masuk Islam. Nabi ajak dia masuk Islam. Aslim. Masuk Islam. Maka ayahnya memberi izin, maka akhirnya budak ni mati dalam keadaan Islam. Kadang-kadang akhlak kita ni akan menjadikan orang tertarik. Kita tak perlu tuan-tuan untuk mempertahankan agama, untuk mempertahankan sunnah, untuk mempertahankan yang kita kata sebagai kebenaran dengan melakukan maki hamun. Tak perlu. Kerana Islam tak perlu benda tu. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, kita tengok ada kalanya Nabi tegas. Betul. Tetapi Nabi tidak maki orang. Ada kalanya Nabi bersifat meninggikan suara sehingga marah. Tetapi Nabi tidak pernah mencarut pada orang. Nabi tak pernah fitnah orang. Jadi kita ambil sebagai pengajaran bahawasanya Islam ini merupakan agama yang mementingkan akhlak dan adab. Ya, baik. Ada yang kata namanya Qailah, ibunya ada yang kata Qailah, ada yang kata Qutailah, bukan Qatilah, Qutailah. Dan dia mati dalam keadaan musyrik mengikut pandangan majoriti ulama. Waktu dia datang ke Madinah ni, waktu Nabi SAW ada perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Mekah, iaitu dalam perjanjian Hudaibiyah. Ya, dalam perjanjian Hudaibiyah yang kita semua tahu. Baik. Kita tengok riwayat berikutnya, riwayat yang ke-26. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim an Abdullah ibn Dinar qala sami'tu ibn Umar yaqul ra'a Umar hullatan siyara tuba' faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بحلل فأرسل إلى عمر بحلة
faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qult qala inni lam u'tikaha litalbasaha walakin tabi'aha walakin tabi'aha aw taksuha fa arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari juga di dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Hadis ni ada juga dalam Sahih Bukhari dan hadis ni juga ada dalam Sahih Muslim. Maksudnya, telah bercerita kepada kami Musa. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Abdul Aziz ibnu Muslim daripada Abdullah bin Dinar. Katanya aku mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara tuba. Umar melihat satu hari, Umar melihat, ada sebahagian riwayat kata Umar melihat di pintu Masjid Nabawi ada orang niaga, ada orang menjual hullah, sepasang pakaian siyara yang diperbuat daripada sutra, dijual di Masjid An-Nabawi. Bukan di dalam masjid lah, sebab Nabi SAW tak benarkan kita meniaga dalam masjid. Di luar Masjid Nabawi lah, berdekatan dengan pintu Masjid Nabawi pada waktu tu. Faqala ya Rasulullah. Maka dia bertanya, ya, wahai Rasulullah, ibta' hadhi. Wahai Rasulullah, belilah benda ni. Nabi dia Umar bagi tahu, belilah pakaian ni, belilah kain ni. Umar tengok kain tu cantik, diperbuat daripada sutra. Ya. Falbasha yaumal jumu'ah. Pakailah pakaian ni, pakai kain ni pada hari Jumaat nanti. Umar kata dekat Nabi, Umar bagi cadangan lah. Wa idza ja'akal wufud. Pakai pada hari Jumaat ataupun pada hari rombongan daripada luar datang. Sebab Umar ni dia tahu Nabi SAW bila Nabi ni dah kukuh di Madinah, bila Nabi dah banyak menang peperangan, kekuatan dah ada, akan ada rombongan yang datang daripada luar Madinah nak datang jumpa Nabi. Datang jumpa Nabi untuk belajar tentang Islam, nak tahu tentang Islam, dan sebahagian besarnya masuk Islam. Ada yang datang untuk buat perjanjian dengan Nabi SAW. Ini Nabi sebagai ketua kerajaan lah pada masa tu. Jadi Umar ni dia bagi cadangan dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, boleh belilah kain ni, kain cantik ni. Kain sutra ni cantik, dia tengok. Dia cadangkan dekat Nabi untuk beli. Untuk apa dia cadang Nabi supaya beli ni? Dia kata boleh pakai hari Jumaat. Sebab kain cantik. Dan boleh pakai ketika mana rombongan datang. Bila rombongan daripada luar datang, bila rombongan kerajaan luar, kabilah luar datang, nak jumpa dengan Nabi SAW, boleh pakai pakaian ni, cantik. Nampak elok, dia kata. Baik. Qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Nabi kata, sesungguhnya orang yang memakai sutra ini, orang yang memakai pakaian ini, ialah orang yang tidak ada habuan baginya. Nanti saya akan hurai apa maksud habuan tu. Fa utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihulal. Nabi tak belilah pakaian tu. Umar cadangkan tapi Nabi tak beli. Kemudian satu ketika Nabi diberikan dengan beberapa pasang pakaian lain, juga diperbuat daripada sutra. Fa arsala ila Umar bihullah. Nabi bila dapat ni, Nabi hantar kepada Umar satu sepasang pakaian tu, Nabi hantar kepada Umar. Faqala kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qult. Maka apa ni, Umar pun dia tanyalah. Dia kata, bagaimana aku nak memakainya sedangkan ya Rasulullah engkau telah menyebutkan padanya apa yang kau telah sebut. Maksud Umar kata, macam mana aku nak pakai? Bukan Nabi kata orang yang pakai ni tak ada habuan ke? Sebab Nabi sebut dah tadi, kan? Orang yang pakai kain sutra ni orang yang tak ada habuan. Ulama ada
beberapa pandangan tentang mendefinisikan maksud orang yang tidak ada habuan tu. Ada yang kata orang yang tak ada habuan ni maksudnya orang yang tak ada pahala. Ada yang kata orang yang tak ada agama. Ada yang kata orang yang tidak ada kehormatan padanya. So kalau dia ni orang yang bukan Islam dia pakai, confirm lah dia tak ada pahala langsung lah. Tapi kalau orang Islam pakai di kalangan orang lelaki, sebab walaupun nampak hadis ni macam Nabi mengharamkan sutra kepada orang, kepada semua orang Islam, tetapi Nabi hanya maksudkan kepada orang lelaki kerana ada hadis lain yang Nabi SAW bagi tahu, sutra dan emas merupakan perkara yang diharamkan ke atas lelaki di kalangan umat aku dan diharuskan ataupun dihalalkan untuk orang perempuan di kalangan umat Nabi ni pakai. So Nabi SAW sebenarnya melarang orang lelaki, sebab tu Nabi tak pakai. Lepas tu bila bagi dekat Umar terkejut lah. Nabi kata tak boleh pakai. Tiba-tiba Nabi bagi aku untuk pakai. Macam mana nak pakai ni? Sedangkan kau telah menyebutkan padanya apa yang kau telah sebut. Maka Nabi SAW pun sebut, inni lam u'tikaha litalbasaha. Aku bukan memberikan kepada kamu kain ini untuk kamu pakai. Sebaliknya untuk kamu jualkannya dan mendapat habuan daripadanya, ataupun kau berikan orang lain untuk pakai. Maksudnya berikan orang yang halal pakai. Maka Umar pun bila dapat aja daripada Nabi SAW yang Nabi tak bagi pakai, tapi Nabi kata boleh jual dan boleh hadiahkan pada orang lain untuk dia pakai secara halal, fa arsala biha Umar ila akhil lahu min ahli Makkah. Maka Umar pun menghantarkan pakaian itu kepada saudara kandungnya, ya, kepada saudaranya, bukan saudara kandung lah, saudaranya daripada kalangan ahli Mekah sebelum dia masuk Islam. Ibn Bashkawal kata orang yang dihantar tu, orang yang Umar bagi tu adalah Uthman bin Hakim. Yang ni dia belum Islam. Baik, pada masa itulah. Maka di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok ada beberapa pandangan ataupun ada beberapa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang pertama, jawazul bai' wasyira' inda babil masjid. Dibenarkan untuk berjual beli di pintu masjid, tapi jangan masuk dalam masjid. Yang mana kalau dalam masjid Nabi SAW tak benarkan kita untuk berurus niaga. Bahkan ada dalam riwayat hadis Nabi SAW menganjurkan orang yang melihat perlakuan jual beli di dalam masjid, Nabi menganjurkan untuk kita berdoa supaya Allah tidak memberikan keuntungan kepada orang yang berniaga dalam masjid. La arbahallahu tijaratak. Moga Allah tidak menguntungkan perniagaan kamu. Kerana apa? Kerana masjid ini tidak dibina untuk niaga. Masjid ini tidak dibina untuk orang berjual beli. Kena hati-hati dalam masalah ni. Takut-takut kita telah menjadikan masjid sebagai pusat membeli belah. Ini tak boleh lah. Ya? Yang ni tak boleh. Baik. Yang kedua, tahrimul harir ala rijal wa ibahatuhu lin nisa wa ibahatu ihdaihi wa ibahatu akhdhi thamanihi. Pengharaman sutera ke atas lelaki dan halalnya kepada wanita, dan halal untuk menghadiahkannya, dan halal untuk mengambil keuntungan daripadanya. Yang Nabi SAW ni haramkan orang lelaki pakai, haramkan sutera ke atas orang lelaki ni adalah daripada sudut memakai. Ya, sudut memakai tak boleh. Sudut menjual, mengambil keuntungan tak apa. Sebab apa mengambil keuntungan tidak mengapa? Kerana kalau dia jual, ya, kalau dia jual, dia tak pakai. Dia tak pakai, dia mungkin jual kepada orang yang nak bagi kepada orang lain, orang perempuan lain pakai. Jadi sebab itu tidak menjadi masalah. Dia halal untuk perempuan, haram untuk lelaki. Dan boleh untuk menghadiahkannya. Sebab tu Umar dihadiahkan. Cuma timbul perbahasan kat sini.
dia bagi saudaranya yang berada di Mekah pada waktu tu. Saudara dia pun laki juga, Uthman bin Hakim. Macam mana boleh bagi? Ada yang kata dia bagi itu kan bagi kat kafir. Bagi kat kafir tak ada masalah lah. Kafir bukan tunduk dengan hukum hakam Islam. Itu sebahagian ulama. Tetapi majoriti ulama, mereka mengatakan orang kafir ni dituntut tak nak buat hukum-hukum Islam ni pada asalnya mereka dibebankan tak dengan hukum hakam. Walaupun mereka berada dalam keadaan tidak beriman, majoriti ulama mengatakan al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Orang kafir ni mereka dibebankan. Walaupun kita tak tuntut daripada mereka, tetapi mereka ada tanggungjawab untuk buat. Selain daripada dituntut untuk beriman, kalau mereka tak buat benda yang orang Islam buat, yang wajib kata orang Islam, tetap mereka berdosa juga walaupun mereka kafir. Sebab mereka dituntut. Sebab itu kita tak dibenarkan untuk berbantu orang kafir ni dalam buat maksiat. Tak boleh bantu orang kafir nak buat benda yang maksiat dalam agama Islam. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam perkara keji dan mungkar. Dalam perkara permusuhan, dalam perkara dosa dan dalam perkara permusuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kenapa Allah Ta'ala larang? Kerana orang-orang kafir ni pada hukum hakam syarak yang cabang, kerana hukum hakam syarak yang cabang ni, mereka tetap dituntut untuk melakukannya walaupun mereka tidak beriman. Jadi kita tak boleh bantu dia lah. Betul Umar bagi ni? Majoriti ulama kata Umar bagi ni sebab Umar bagi itu untuk dia pakaikan kepada orang lain yang halal untuk pakai. Mungkin dia bagi isteri dia ataupun anak perempuan dia. Baik, yang ketiga, jawazu ihda thiyabil harir ila rijal li'annaha la yata'ayyan lubsuha ataupun labsuha. Lubsuha. Dibenarkan untuk menghadiahkan pakaian ataupun kain sutera kepada lelaki kerana apa? Kerana tidak semestinya kain sutera ni untuk dipakai. Tak semestinya. Jadi kalau kita tengok, mungkin dia pakai, dia guna tu untuk bagi isteri dia, mungkin dia bagi anak perempuan dia dan seumpamanya. Ya? Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni juga nak bagi tahu kat kita, tidak ada masalah bagi seseorang yang mafdul untuk mengingatkan yang afdal. Apa maksudnya? Dalam kisah ini kita dapati Umar radhiyallahu anhu tidaklah lebih mulia kedudukannya daripada Nabi SAW. Nabi dengan Umar ni, Nabi lebih mulia lah. Confirm lah kita sebagai orang Islam wajib percaya macam tu. Tapi walau bagaimanapun, ia tidak menghalang Umar untuk memberikan nasihat dan peringatan kepada Nabi SAW jika dia merasakan Nabi mungkin tak ingat dan lupa. Sebab tu Umar ingatkan Nabi ni, kalau boleh belilah pakaian sutera ni untuk pakai pada hari Jumaat dan pakai pada hari rombongan datang. Itu dia sangka nasihat dia bagus. Tetapi Nabi menolaknya bukan kerana nasihat tu datang daripada Umar yang Nabi tolak tu. Nabi tolak tu kerana nasihat tu, kandungan nasihat tu tidak sesuai. Tapi kalau nasihat tu ataupun peringatan yang baik, Nabi terima. Ini menunjukkan dalam agama ni, kebenaran tu kadang-kadang boleh datang daripada orang yang tidak lebih mulia daripada seseorang. Mungkin kadang-kadang dalam agama ni, orang yang lebih pandai terhadap ilmu agama ni mungkin ustaz lah. Mungkin ustaz lah, dia tahulah banyak sikit daripada orang awam. Sebab dia boleh baca kitab, dia boleh rujuk pandangan-pandangan ulama' dalam sesebuah isu. Tetapi, bila satu ketika dan satu masa, ada orang peringatkan Pak Ustaz. Ustaz, rasa macam tak kena Ustaz buat macam tu. Ustaz tak boleh kata, hang siapa nak tegur aku? Hang ni baca Quran tak betul lagi, aku yang duk mengajar. Jangan sebut begitu. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kebenaran itu datang mungkin daripada orang yang tidak afdal lagi daripada kita.
Umar radhiyallahu anhu cuba untuk memberikan ataupun cuba untuk menjadi orang yang memberi manfaat dengan memberikan peringatan yang baik kepada orang yang berada di sekelilingnya, dan Nabi tak marah pun. Cuma Nabi tak terima kerana kandungan tu kurang tepat bagi Nabi. Tapi kalau nasihat tu betul, Nabi terima. Sebab kalau nasihat tu tak boleh walaupun kepada Nabi, dah tentu Nabi akan kata, aku tidak perlukan nasihat kamu hai Umar, kerana aku adalah Nabi. Mesti Nabi cakap macam tu, kerana kalau benda tu salah, Nabi tidak akan diam. Sebab itu para ulama dia buat kaedah. Dia kata la yajuzus sukut fi ma'radil hajah. Nabi tidak boleh diam dalam keadaan ada keperluan untuk menyatakan sesebuah hukum. Kalau situasi yang berada di depan Nabi ni ada keperluan untuk dinyatakan hukum, Nabi tak boleh diam. Kerana Nabi ni sifat dia amanah. Begitu juga kalau kemungkaran berlaku di depan Nabi, benda maksiat berlaku depan Nabi, Nabi tidak akan boleh diam. Seperti mana cadangan Umar ni tak boleh dibuat, Nabi terus bagi tahu tak boleh. Bahkan Nabi terus terang je. Nabi kata orang yang pakai ni orang yang tidak ada habuan untuknya di hari akhirat. Tak boleh pakai benda ni. Kerana benda ni diharamkan bagi orang lelaki. Walaupun cadangan tu cadangan yang mungkin nampak baik, niatnya baik, tetapi cadangan ni tidak boleh diterima kerana menyanggahi hukum hakam syarak. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, faedah yang keempat yang kita nak ambil ataupun yang kelima yang kita nak ambil daripada hadis ni ialah dibenarkan jawazu ihda'il muslim ilal musyrik thawban aw ghairahu. Dibenarkan bagi seorang muslim untuk memberi hadiah kepada musyrik, sama ada pemberian itu berbentuk pakaian ataupun selainnya, selagi mana benda tu bukan benda yang diharamkan. Walaupun Umar ni bagi sutera, tetapi sutera tu tak haram untuk perempuan, jadi Umar boleh bagilah. Kalau dia katalah arak tak boleh bagi. Sebab apa arak tak boleh bagi? Sebab arak tu maksiat dalam agama kita, jadi kita tak boleh nak bagi pada orang lain walaupun orang tu bukan Islam. Tapi dari sudut asas dibenarkan kita untuk melakukan kebaikan kepada orang musyrik yang lain. Jadi kalau ada jiran-jiran kita yang bukan Islam tu, tak salah untuk kita melakukan kebaikan dengan menghadiahkan kepada dia sesuatu. Mana tahu kita dapat melembutkan jiwanya. Bahkan kalau kita tengok dalam perbahasan ulama dalam bab zakat sekalipun, ada yang Allah Ta'ala sebut wal muallafah qulubuhum, orang yang dijinakkan jiwanya. Orang yang dijinakkan jiwanya ni termasuk, kalau ikut pendapat sebahagian ulama, bukan mazhab Syafi'i lah, sebahagian ulama mengatakan muallaf ini merangkumi orang yang baru masuk Islam dan orang yang boleh dijinakkan jiwanya kepada Islam. Kalau ikut fatwa Negeri Perlis, kita fatwa di Negeri Perlis, kami bersidang sebelum ini, kita mengatakan muallaf qulubuhum itu termasuk juga orang yang boleh dijinakkan jiwanya walaupun dia belum Islam, tapi kita jinakkan dengan harta. Tapi nak menetapkan ataupun nak menilai sama ada dia tu boleh dijinakkan hartanya, dijinak jiwanya ataupun tidak dengan harta zakat, yang ni kembali penilaiannya kepada ulil amri, kepada pemerintah bagi sesebuah wilayah. Habis itu kenapa mazhab Syafi'i tak pakai? Mazhab Syafi'i kata Umar radhiyallahu anhu telah memberhentikan pemberian zakat kepada muallaf yang bukan Islam, hanya kekal kepada yang Islam. Itu yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Jadi banyak negeri dia pegang yang itulah. Tetapi Perlis kita merasakan kita nak kembali kepada asal, kerana zaman Umar dengan zaman kita tu berbeza. Zaman Umar mungkin Islam tengah kuat, jadi orang nak masuk Islam tu orang rasa ia sebagai satu kemuliaan. Kerana apa? Kerana pada masa itu Islam membina tamadun, berjaya mengalahkan Rom dan Parsi. Jadi orang masuk kerana orang merasakan Islam gagah, Islam superior. Berbeza dengan zaman sekarang, Islam difitnah, Islam ditohmah, Islam dipandang sebagai pengganas. Jadi kita buka ruang supaya kita benarkan harta zakat ini diberikan kepada orang yang bukan Islam, yang boleh dilembutkan jiwanya untuk menerima Islam. Jadi mungkin dia menjadi polemik lah, kita tahulah ada yang bising.
Tetapi tuan-tuan, kalau kita nilai dari sudut objektifnya, kalau kita nilai dari sudut objektif, secara objektif kita menilai, secara adil kita menilai, kita akan dapati macam mana kita nak lawan golongan-golongan yang menyebarkan agama Kristianisasi ni, yang mana mereka membawa dana yang begitu besar bagi dekat orang, tabur. Tiba-tiba kita bila nak berdakwah, ajak orang masuk Islam, jadi kita tengok banyak restriction ataupun banyak halangan-halangan, yang mana halangan tu ada sebahagiannya boleh untuk kita bincang semula. Jadi sebab itu kita kata ulil amri boleh berbincang dan menentukan pandangan yang sewajarnya ataupun pandangan yang tepat berdasarkan penilaiannya. Baik. Kemudian tuan-tuan, faedah yang berikutnya, iaitu yang ke-6, istihbab lubsi anfasi al-athyab yaum al-jumu'ah wal 'id wa 'inda liqa'il wufud wa nahwiha. Hadis ni juga bagi tahu kepada kita tentang anjuran untuk memakai pakaian yang paling baik ketika mana hari Jumaat untuk melakukan salat Jumaat. Jadi kalaulah kata kita nak pergi sembahyang Jumaat, seelok-eloknya kita pakai pakaian terbaik yang kita ada. Sebab apa? Sebab Umar ni dia cadang kat Nabi benda yang sama. Dia kata pakai hari Jumaat. Sebab itu para ulama mengatakan bila kita hari Jumaat, pakai pakaian terbaik. Tak semesti pakaian baru, pakaian yang terbaik yang kita ada. Wal 'id, dan juga hari raya. Kenapa hari raya? Sebab hari raya mengambil hukum yang sama, kias. Hukum yang sama, iaitu berhimpun. Baik. Kemudian wa 'inda liqa'il wufud. Ya. Ketika mana bertemu dengan rombongan. Ketika mana bertemu dengan rombongan, digalakkan untuk memakai pakaian yang baik, pakaian yang mahal, pakaian yang cantik. Sebab apa? Sebab maslahah dakwah. Sebab maslahah dakwah dan sebab untuk menakutkan musuh, menggerunkan musuh. Bukan menakutkan maksudnya kita nak perang dengan dia tak, tapi menggerunkanlah supaya orang tengok kita ni ada orang kata apa, ada maruah yang tinggi. Jadi bila rombongan datang, kita pakai pakaian terbaik, terutamanya bagi orang-orang yang mempunyai kuasa. Serupalah macam Perdana Menteri, macam Menteri Besar, macam Sultan. Mereka-mereka ni bila datang saja, rombongan bertemu dengan mereka, mereka kena pakai pakaian terbaik yang mereka ada. Supaya rombongan yang luar tu bila dia tengok, oh, tak lekeh lah pemimpin kerajaan Islam ni. Jangan datang, rombongan datang daripada luar, datang nak bincang tentang isu juta-juta, bilion-bilion, tiba-tiba pemimpin datang pakai baju pagoda je dengan selipar taksing. Jadi tak nampak tak cantik lah. Nampak tak cantik, dia pun kata lain macam je ni. Nampak tak menghargai kita yang datang daripada jauh ni. Jadi sebab itu Islam, dia menggalakkan kita ni pakai pakaian yang sewajarnya, yang tidak menjatuhkan maruah kita. Begitu juga, dibenarkan kita melakukan hubungan silaturahim kepada aqarib. Kita panggil apa? Kerabat-kerabat yang dekat, walaupun dalam keadaan mereka tidak Islam lagi. Ya. Okey, walaupun mereka tidak Islam lagi, walaupun sebahagian ulama mengatakan kalau dia kafir harbi pun kita boleh buat baik juga. Ini pendapat Ibn Abdul Bar, tapi pendapat ini ditolak oleh ulama lain kerana mereka mengatakan, kerana Ibn Abdul Bar kata tu Mekah kan masa tu negeri harbi, tapi majoriti ulama menolak pandangan Ibn Abdul Bar ini kerana menurut mereka Ibn Abdul Bar telah tersilap kerana peristiwa Umar memberikan kain kepada saudaranya yang berada di Mekah ini pada waktu perjanjian Hudaibiyah, selepas daripada selepas daripada pembukaan kota Mekah, iaitu ketika mana Mekah telah dikuasai oleh orang Islam. Jadi semua kafir yang ada di sana adalah kafir zimmi, adalah kafir zimmi. Baik. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok dekat sini
Riwayat ni bagi tahu kepada kita tentang kepentingan untuk kita ni mengetahui hukum hakam agama, terutamanya yang melibatkan perkara-perkara dunia. Sebab kadang-kadang kita tak tahu benda tu. Tak tahulah benda ni salah. Rupanya salah kan? Kita tak tahu benda tu salah. Jadi bila orang bagi tahu benda tu salah, dengan dalil yang tepat, dengan dalil yang betul, dengan dalil yang sahih sehingga kita tak ada ruang lagi untuk menolaknya, maka kita kena terima. Jangan buat keras kepala lah. Kerana orang beriman ni apabila dengar aja kalam Allah dan kalam Rasul, maka dia akan tunduk, kerana tidak ada kalam yang lebih bernilai daripada kalam Allah dan Rasul. Apabila sampai kepada dia, dia terus terima. Dia tidak ada sanksi lagi. Ya. Baik. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, saya alu-alukan ya. Baik. Ni ada yang tanya tentang solat qabliyah zuhur 4 rakaat. Solat qabliyah zuhur 4 rakaat boleh dilakukan dengan 1 salam ataupun dengan 2 salam. Ya. Itu dia ada pilihan. Kalau dilakukan dengan 1 salam, boleh dilakukan dengan 1 tasyahud ataupun 2 tasyahud. Seperti kalau buat 2 tasyahud seperti solat zuhur lah. Kalau dia buat 1 tasyahud, boleh baca surah, disunatkan baca surah bagi setiap rakaat. Manakala kalau 2 tasyahud, boleh baca surah pada 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang terakhir tu tak perlu untuk baca surah. Ya. Kalau dia buat 2 salam, 2 rakaat, maka baca surah selepas selepas surah Fatihah, itu juga sunat. Wallahu a'lam. Tapi mana afdal? 1 salam ke 2 salam? Dah tentulah 2 salam afdal lagi. Kerana apa? Keluar daripada khilaf, sebab ada mereka-mereka yang mengatakan tak boleh solat 4 rakaat untuk solat sunat ni dengan 1 salam. Walaupun pendapat yang tepatnya boleh. Tapi ada yang tak bagi. Kerana ada riwayat yang menyebutkan salatul laili wan nahar masna hadis Ibnu Umar. Salat siang dan malam tu 2 rakaat. Walaupun sebenarnya lafaz yang tepat adalah salatul lail masna. Salat malam itu 2. Manakala salat siang itu, lafaz siang itu lafaz yang tidak tepat daripada Ibnu Umar. Diriwayatkan daripada Nabi, ia adalah perbuatan Ibnu Umar semata-mata. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Adakah sedekah jariah lagi elok dari sedekah biasa? Sebab sedekah jariah tu kan pahala tak berhenti. Ya, sebab itu Nabi kata, ya, sedekah jariah ini dia akan berterusan walaupun ya, kita dah meninggal dunia. Sadaqatin jariyah, sedekah jariah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya melainkan daripada 3 perkara. Sadaqatin jariyah. Nabi sebut sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sebahagian ulama mengatakan ia adalah waqaf. Waqaf ni dia kekal. Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan semua sedekah yang manfaatnya tidak putus. Umpamanya orang yang membantu orang lain untuk berilmu, dan ilmu itu disampaikan daripada satu generasi ke satu generasi. Jadi selagi mana manfaatnya tidak putus, maka itu lebih baik. Tetapi taklah bermakna sedekah yang biasa ni tak dapat pahala langsung. Ia tetap dapat pahala. Jadi kita seimbangkan. Sedekah jariah pun kita buat, sedekah biasa pun kita buat jika orang memerlukan. Ya, wallahu a'lam.
Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah ketaatan kepada sunnah mengatasi silaturahim? Soalan ni terlalu umum ya. Soalan ni sangat-sangat umum, tetapi silaturahim itu ialah melakukan kebaikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan kita. Macam mana hubungan kebaikan itu terpulang kepada uruf? Bertanya khabar mungkin, memberi hadiah mungkin, menziarahi mungkin. Tetapi adakah ketaatan kepada sunnah itu mengatasi? Dalam banyak keadaan ia tidak bertembung. Kalau boleh dilakukan secara bersekali, buat sunnah sekali jalan dengan silaturahim, buatlah. Tetapi kalau bertembung di antara nak buat sunnah dengan nak menghubungkan hubungan silaturahim, saya tak dapat gambar macam mana, sebab menghubungkan hubungan silaturahim juga termasuk dalam perkara sunnah, termasuk dalam tuntutan sunnah juga. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita kena nilai. Bila bertembung aja, kita kena tengok mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama kepada kita untuk kita lakukan. Salam Dr. Waalaikumsalam. Adakah kahwin muda itu sunnah? Dapat pahala lebih ke kalau kahwin muda? Secara umumnya nikah itu adalah sunnah. Nabi SAW didatangi dengan 3 orang pemuda. Ya. Orang datang rumah Nabi tanya tentang ibadat Nabi. Bila dah bagi tahu ibadat Nabi, 3 orang ni kata apa? 3 orang ni rasa macam ibadat mereka perlu untuk di-upgradekan lagi. Mereka, seorang kata aku tak mau kahwin, seorang kata aku tak mau tidur, yang seorang lagi kata aku nak puasa tiap hari. Maka Nabi SAW menegur mereka. Nabi tegur mereka, Nabi kata, kamu ke yang sebut begini? Seorang tak mau tidur, seorang tak mau kahwin, seorang tak nak buka puasa, setiap hari nak puasa. Mereka kata ya. Nabi kata, aku ni, ya, walaupun Nabi kata, Nabi ni, walaupun dia Nabi, dia juga nikah. Kemudian dia juga kahwin. Dia juga nikah. Kemudian dia juga qiyamul lail dan ada waktu dia tidur. Dan dia juga ada hari puasa dan ada hari tak puasa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku bukan daripada kalangan aku. Cuma para ulama meletakkan kahwin ni dia ada beberapa kategori hukum. Ada kahwin yang wajib. Bila wajibnya kahwin? Bila dia mampu dan bila dia percaya. Kalau dia tak kahwin, dia buat maksiat. Masa tu dia wajib kahwin lah. Ada kahwin yang sunat. Bila dia ada kemampuan, dia ada kemampuan dan dia boleh kahwin, maka sunat. Sebab apa? Sebab kahwin ni boleh menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ada kahwin yang pergi kepada haram. Bila dia kahwin dengan niat untuk memudaratkan bakal isteri dia. Jadi kahwin ni dia ada macam-macam kategori. Jadi kalau kita tengok kat sini, kahwin muda, adakah ia sunnah? Kalau orang tu perlu kahwin, sampai dia percaya, kalau tak kahwin ni aku buat maksiat, dan dia mampu untuk kahwin, maka dia kahwin lah. Kahwin jadi sunnah lah kat dia. Tapi kalau dia pun tak ada kemampuan lagi nak kahwin, kan, mahar pun dia tak cari lagi, so macam mana nak kahwin? Jadi pergilah cari mahar dulu. Begitulah keadaannya. Okay. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Adakah dosa merokok sama taraf dengan dosa minum arak? Tidak sama. Tak sama, kerana dosa rokok ini dia memudaratkan. Dosa arak ini memudaratkan dan menghilangkan akal. Walaupun kedua-duanya ada dosa, tetapi dosa arak itu lebih dahsyat kerana arak ini menghilangkan fungsi akal terus. Ummul khaba'is, ibu kepada segala maksiat ni datang daripada arak. Sehingga menghilangkan akal dan dia akan bertindak. Mungkin di luar kawalan, mungkin dia membunuh. Baru ni kita dengar cerita kan, orang mabuk, bawa kereta, langgar orang sampai mati. Dah lah minum arak, lepas tu langgar orang lagi. Jadi keburukannya lebih dahsyat daripada rokok. Walau bagaimanapun, orang yang belajar hadis, orang yang belajar sunnah, tak boleh untuk terlibat dalam perkara rokok ni. Arak lagi lah, rokok pun kalau boleh berhentilah tuan-tuan. Kerana apa? Kerana ia tidak ada manfaat. Rokok ni mudarat. Kalau kita tak mudaratkan diri kita pun, kita mudaratkan orang sekeliling kita. Kesianlah kat anak-anak. Ya? Kesian kat anak-anak yang hidup berokok kita, isteri yang hidup berokok kita. Kita kata kita sayang kat mereka. Tapi sebenarnya,
kita mungkin membahayakan mereka. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Apakah jatuh talak bagi seorang lelaki yang melakonkan watak melafazkan talak pada pasangan lakonannya pada masa yang sama isterinya yang sebenar tidak berada di tempat lakonan? Yang ni saya tak tahu tuan-tuan, yang ni kena tanya fuqaha. Yang ni kena tanya orang yang belajar fiqh. Saya tak tahu, minta maaf. Doktor, boleh ke laki-laki pakai selimut dari sutera? Tak boleh. Pakai tak boleh, selimut pun tak boleh. Bagaimana kalau kita jual sutera dan kita tahu lelaki akan pakai? Kalau lelaki akan pakai, tak boleh jual lah. Sebab Nabi dah pesan kan kepada Umar, aku berikan kamu bukan untuk kamu pakai, dalam hadis tadi. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana baju batik atau tali leher diperbuat daripada sutera? Adakah dibenar pakai oleh kaum lelaki? Lazim boleh dilihat semasa majlis perkahwinan atau di pejabat? Okey. Kalau kita tengok kat sini ada riwayat yang sahih daripada Imam Muslim yang mengatakan bahawasanya Nabi SAW mengharamkan pemakaian sutera. Yang ni memang saya dah sebut tadi dah. Tak boleh. Orang lelaki tak boleh pakai sutera lah. Tetapi di sana ada hadis yang mengecualikan sedikit, iaitu jika dia dijadikan sebagai sulaman tetapi dengan syarat jangan lebih daripada kadar 4 jari ini. Jangan lebih daripada kadar 4 jari ya. Yang tu dibenarkan oleh ulama kerana ada hadis. Jadi kalau kita punya kain lelaki ni ada bersulamlah sikit di hujung ni tapi kadar 4 jari, maka dibenarkan. Ataupun di bawah baju ada ataupun di leher ada, tapi jangan lebih daripada 4 jari, no problem, boleh dibenarkan. Tetapi berkenaan dengan tali leher, yang ni ada perbahasan sikit, ulama semasa duk bahas. Sebahagian menolak, mengatakan ia haram kerana dia kata itu berasingan. Manakala sebahagian mengatakan ia dibenarkan kerana termasuk dalam 4 jari tu, dia kata. 4 jari lah sebab kita pakai tali leher tu tak lebih daripada 4 jari. Yang menolak kata yang 4 jari tu mesti bersambung, dia sulam, bukannya berasingan. Jadi ada dua pendapat dan saya merasakan kedua-dua pendapat ini berdasarkan kepada ijtihad masing-masing. Kalau boleh untuk dilarikan, kalau boleh untuk kita mengelakkan diri, maka elakkan, lebih baik. Tapi kalau kita nak bertaklid kepada mereka yang membenarkan, tidak menjadi masalah kerana ia adalah isu ijtihad dan ada dalil yang tersendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Minggu lepas kami Ustaz telah beri list sahabat yang akan masuk syurga, tapi Bilal bin Rabah was not in the list. Macam mana dengan Bilal radhiyallahu anhu? Bilal merupakan sahabat yang memang akan masuk ke dalam syurga kerana ada hadis Nabi SAW mendengar derapan tapak kakinya dalam syurga. Yang saya sebut dalam kuliah yang lepas bukan keseluruhan sahabat, tetapi hanya 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Kenapa 10 orang ni dikenali sebagai 10 orang yang dijamin syurga? Kerana tuan-tuan, 10 orang yang dijamin syurga ni kerana mereka disebutkan mendapat syurga dalam satu hadis yang sama. Tetapi adakah bermakna mereka saja yang dijamin syurga? Tak. Di sana ada sahabat-sahabat lain yang dijamin syurga tetapi dalam hadis yang berasingan. Antaranya hadis Bilal bin Rabah lah. Antaranya adalah hadis yang mengatakan bahawasanya Khadijah di dalam syurga. Antaranya hadis Hanzalah, antaranya hadis Hamzah. Ini semua hadis-hadis yang menunjukkan bukan hanya 10 orang sahabat tu sahaja yang dijamin ataupun dijanji dengan syurga. Assalamualaikum doktor, jika kita beli makan tak perasan ada ingredient tak halal di dalamnya, so adakah kita tak boleh memberinya kepada kawan yang bukan Islam sedangkan ia haram untuk kita makan? Jika dibuang adalah pembaziran. Yang pertama, kalau kita boleh refund, kita refund. Kalau kita boleh asingkan, kalau boleh refund, refund. Kalau kita tak boleh refund,
tak ada ruang untuk refund, kita boleh asingkan yang halal daripada yang haram tanpa bercampur. Contoh benda-benda kering, asingkan. Makan yang halal saja. Kalau boleh dia asingkanlah. Kalau dia tak campur, dia tak berminyak dan seumpamanya. Tapi kalau dah bercampur, buangkan saja. Kerana tak guna bagi orang bukan Islam pun, kerana mereka juga dilarang untuk makan benda-benda yang diharamkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tak terdapat dalam Al-Quran ataupun daripada Rasulullah SAW tentang hukuman akibat tidak berhijab? Ada hadis daripada Nabi SAW, Nabi mengatakan, sinfan min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan daripada kalangan ahli neraka yang aku tidak pernah melihat mereka. Tetapi mereka akan muncul. Yang pertama, qaumun ma'hum siyat yadribuna bihan nas. Golongan yang pegang cemeti dan pukul manusia. Satu lagi, nisaun kasiyatun ariyat. Perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka ini tidak akan masuk syurga, Nabi kata. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah salat sunat sebelum fardu subuh yang paling yang dicintai Allah dari segala isi bumi itu sama dengan rawatib sebelum subuh? Dalam hadis Nabi SAW kata rakaatani minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu rawatib lah tu. 2 rakaat sebelum fajar. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Masa kami kecil dulu rokok tu declassified as makruh. Sekarang sudah difatwakan sebagai haram. Macam mana makruh boleh jadi haram? Terima kasih. Dia berdasarkan kepada maklumat semasa yang berada di zaman tersebut. Ketika mana rokok baru keluar, ulama-ulama zaman dulu mencari hukum. Apabila mereka nak mengkiaskan ataupun nak mengambil hukum, sebab rokok ni benda baru yang tak disebut dalam dalil, dalam nas secara spesifik, jadi mereka terpaksa mengambil sesuatu yang ada dalil yang disebutkan tetapi mempunyai sifat yang sama. Jadi bila mereka melihat rokok, mereka tengok rokok ni berbau. Orang yang hisap tu berbau. Mulutnya akan berbau. Jadi mereka kiaskan dengan makan bawang putih dan bawang. Bawang putih yang berbau mulut ni, bawang putih kalau kita makan dalam keadaan dia tak masak lagi, bau dia kuat di mulut, jadi hukumnya makruh. Jadi mereka kata rokok makruh. Tetapi sekarang ini apabila kajian dibuat, mendapati bahawasanya terlalu banyak mudarat yang berada dalam rokok, maka mereka mengubah pandangan daripada makruh yang asalnya mengambil hukum bawang putih, makan bawang putih secara mentah, kemudian pergi ke masjid kan makruh. Mereka tukar kepada pendapat yang kata haram. Kerana apa? Kerana ia memudaratkan, kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la darar wa la dirar. Okey, jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Banyak soalan ni saya tak dapat jawab semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Terima kasih kepada Kak Majini dan juga Dr. Azmi yang menganjurkan majlis pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.